Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Dr. Hana, pakar perubatan dalaman dan topik saya gejala-gejala COVID-19 dan juga komplikasinya. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin semua dah tahu sangat dan maklum dengan gejala utama COVID-19 ni. Seperti yang selalu kita dengar dan kita lihat di kaca TV dan di media sosial, iaitu batuk-batuk, susah bernafas, keletihan, dan demam, iaitu suhu lebih daripada 37.5 darjah Celsius. Sebab tu kalau kita nak masuk kedai atau tempat-tempat tertentu, suhu badan kita perlu diperiksa. Suhu di dahi, iaitu suhu badan atau core temperature, bukan suhu tapak tangan atau lengan, sebab itu bukan suhu teras badan kita. Dan selain daripada 4 gejala utama ni, ada juga gejala-gejala lain yang biasa kita alami. Maksud saya pesakit COVID yang biasa alami seperti sakit tekak, hilang deria bau, sakit kepala, ruam kulit pada badan, cirit-birit, muntah, sakit otot dan sakit sendi, kurang selera makan dan macam-macam lagi. Dan bagi pesakit yang disahkan COVID-19 ni, terdapat 5 kategori pesakit. Kategori pertama iaitu mereka yang langsung tidak bergejala. Kategori kedua, mereka yang bergejala ringan macam tadilah ya, batuk-batuk, sesama, sakit kepala, sakit tekak, macam demam sesama tu. Kategori ketiga, pesakit yang mengalami radang paru-paru atau kita panggil pneumonia. Tetapi pesakit kategori ketiga ni dia tak memerlukan oksigen. Pesakit keempat, pesakit sama macam kategori ketiga tadi, bergejala, ada radang paru-paru atau pneumonia, tetapi mereka memerlukan bantuan oksigen. Kategori kelima pula adalah mereka yang kritikal dan mengalami kegagalan organ. Contohnya kegagalan buah pinggang, perlu buat dialisis, kalau kegagalan paru-paru, perlu masuk tiub pernafasan dan sebagainya. Dan pesakit kategori ketiga, keempat dan kelima perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan rapi dan khususnya kategori kelima tu perlu dimasukkan ke wad rawatan seperti di ICU untuk pemantauan yang lebih rapi ya daripada pakar perubatan. Dan lebih kurang 40% pesakit COVID ni adalah di kalangan kategori 1 dan kategori 2. Maka kebanyakannya tak tahu pun mereka positif COVID-19 ni, hanya tahu positif selepas buat swab test. Ya, sebab ada kontak rapat, saringan tempat kerja, saringan sebelum operation dan pelbagai saringan lagi. Dan kategori 1 dan kategori 2 ni dalam bulan Mac ya, bulan Januari, Kementerian Kesihatan dah membenarkan pesakit-pesakit kategori 1 dan kategori 2 yang bergejala ringan untuk dipantau di rumah sebab dah terlalu ramai dah pesakit COVID. So hospital dan pusat kuarantin yang disediakan tu tak dapat menampung lagi. So pesakit-pesakit kategori 1 dan kategori 2 yang bergejala ringan boleh dirawat di rumah tetapi memerlukan pemantauan daripada CAC, Pusat COVID Assessment Center. Ya, okey. Bagi golongan rentan atau mereka yang berisiko tinggi seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik, contohnya pesakit paru-paru kronik seperti asma, pesakit pengidap darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, pesakit kanser dan sebagainya, ya, golongan warga emas, perokok dan mereka yang obes. Ya, mereka ini adalah yang berisiko untuk mendapatkan komplikasi jangkitan yang lebih teruk, kategori yang ketiga, keempat dan kelima tadi. Dan seterusnya berhadapan dengan risiko kematian. Yang terkini, mungkin sebab dah lebih setahun kan kita dah tak aware, dah tak perasan lagi berapa jumlah jangkitan seluruh dunia. So saya nak ingatkan sikit lah, bagi reminder sikit. Terkini terdapat lebih 100 juta warga dunia
yang dijangkiti COVID-19 dan terdapat juga 2.5 juta kematian di seluruh dunia. Ya. Mungkin ada yang kata, alah berapa persen saja yang jadi kritikal ni, yang meninggal sebab COVID ni mungkin peratusannya kecil. Tapi betul, ya, mungkin 10% saja yang mengalami komplikasi kritikal dan kurang daripada 1% yang mengalami kematian, ya. Tetapi peratusan yang kecil itulah boleh jadi kita sendiri atau ahli keluarga kita atau rakan-rakan kita atau jiran terdekat kita. Itu yang kita tak nak dan yang kita perlu cegah. Dan sejak lebih setahun COVID-19 melanda dunia ni, lebih banyak informasi atau maklumat yang kita lebih tahu. Dan bagi pesakit yang pernah dijangkiti COVID-19 ni, walaupun mereka telah pulih, dah boleh discharge daripada ward atau pusat kuarantin, tetapi masih ada lagi pesakit yang mengadu masih bergejala. Ya, contoh gejalanya adalah seperti kerap letih, batuk-batuk, sakit kepala, sakit tekak, sakit dada, tidak dapat fokus, sakit sendi, hilang deri bau, depresi dan macam-macam lagi. Gejala selepas COVID-19 ni mungkin berlautan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan keadaan ini kita panggil sindrom COVID-19 berpanjangan atau terma dalam bahasa Inggerisnya long COVID-19 syndrome. Selain daripada gejala COVID berpanjangan ni, ada juga risiko segelintir pesakit yang mengalami komplikasi organ seumur hidup. Ya, segelintir pesakit mungkin mengalami masalah organ, komplikasi organ seperti jantung yang menyebabkan lemah jantung, paru-paru, mungkin paru-paru ada parut atau kita panggil fibrosis, ya, gangguan otak, fikiran dan masalah mental. Itu adalah antara kesan jangka panjang COVID-19 ni. Dan masalah COVID ni, bagi mereka yang pernah dijangkiti dan dia kata, oh okeylah saya dah imun, saya hanya dapat gejala ringan, saya dah selamat dan saya takkan kena jangkitan lagi. Ini sebenarnya tidak tepat. Sebab ada beberapa laporan yang mengatakan pesakit yang pernah mengalami jangkitan COVID-19 ni boleh mendapat jangkitan untuk kali kedua, kali ketiga, maknanya jangkitan ni boleh berulang. Dan tidak semestinya, dan kita tak tahu. Mungkin jangkitan yang kedua, ketiga ni mungkin jadi lebih teruk atau mungkin lebih ringan. Ya, okey. So, kita dah tahu gejala dan komplikasi jangka pendek dan jangka panjang COVID-19 ni. So, perkara yang kita perlu tahu selepas ni adalah cara pencegahan. Sebab mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.